Minat botak, you tak minat botak kan. Jadi dia akan jadi isu Okay, kita bercerita pasal VR. Tuan sendiri dah certified VR referee. Okey. Mungkin ada yang salah faham. Saya sebut katakan siapa pengadil yang mau ke World Cup mesti ada lesen VR ya. Lesen VR untuk pengadil sebab dia akan membuatkan mengendalikan perlawanan ya. Di mana VR ni bila kita nak kendalikan perlawanan yang ada VR, dia perlu ada protokol. Dia kena tahu teknik dia bila kita ada VR. Contohnya kalau katakan satu insiden dia berikan penalti. Kemudian yang VR ni communicate dengan dia. Tapi kalau dia tak faham, dia tak tahu nak proses untuk pergi ke on field review, proses untuk nak slow motion kan dia punya clip, nak check dia punya clip. So dia tak tahu. Jadi tak boleh. Dia tak boleh pergi dekat CV tengok nak macam ni, nak macam itu. Tak boleh. Dia ada proses teknik dia Contohlah banyak benda yang communication itu pun dia kena detail untuk yang VR ni. Untuk saya pula, saya adalah tenaga pengajar. Okey, tenaga pengajar yang certified, yang ada dah memang ada certified untuk VR ya. Jadi kita dah pergi ke banyak negara, kita dah buat banyak competition. Jadi saya kendalikan tentang VR ini. Jadi bukanlah bermaksud saya tak ada lesen ke saya ada lesen ke, tak, kita tenaga pengajar kan. Jadi itu berbeza dengan pengadil. Macam mana pun saya kena faham macam mana pengadil nak buat kerja dia. Jadi saya kena sampaikan kepada pengadil tadi ya. Okey. Ya. Bila kita bercakap pasal VR untuk sesebuah liga, macam mana proses kalau dia nak implement teknologi ni? Ya, VR ni sebelum ini dia punya proses dia di bawah tanggungjawab International Football Association Board ya. Itu lama dulu. Tapi selepas dalam 2 ataupun 3 tahun kebelakangan ini, FIFA ambil alih semua sekali tentang VR ini. Lisen dia, latihan dia, semuanya under FIFA ya. Jadi saya pun berada di bawah FIFA lah sekarang ini. Proses pertama, kita perlu adanya paling mudah lah, kena ada satu lead manager contohnya kan. Siapa nak jadi manager untuk tanggungjawab ini? Lantik seorang dulu, senang. Jadi kita ada lead manager for VAR contohnya kan. Jadi dia ni akan menguruskan pula dengan FIFA. Okey, sekarang ni kami dah ada projek, kami dah ada company yang mana yang akan bagi servis untuk VAR. Semua dah ada siap. Jadi bila kita dah ada semua benda ni, FIFA dia akan bagi satu lisen permulaan iaitu IAAP, di mana ini adalah satu program di mana kita perlu melalui proses tersebut. Contoh nak ambil lisen ni, kalau nak ambil JPJ pun sama lah kan. Kena pergi kelas, kena tahu apa tujuan dan sebagainya. Jadi IAAP ni adalah satu proses di mana starting point. Okey, now you dah ada, apa yang you perlu buat? Latihan untuk 3 bulan pertama, contohnya lah kan. Latihan untuk dalam minggu ni apa you perlu buat. Jadi itu proses untuk nak memastikan standardnya selepas katakan dalam 3-6 bulan ni, dia orang dah boleh dapat dah. Dah boleh tahu nak guna VR ni macam mana. Sebab dalam tempoh itu dia ada ujian dia ada latihan di padang, latihan dalam kelas, offline VR. Dan dia ada pula live VR. Jadi kalau dia ikut yang IAAP ini, satu sistem ini, maka dia akan dapat jadi pengadil VR yang ada kebolehan. Dan maksudnya kita akan dapat confirm dia, kita akan dapat lisenkan dia sebagai VR referee. Jadi ini panggil video assistant video assistant referees ya. Okey, correct. Ataupun video match official ya, sebab dia ada VAR, dia ada AVAR, dia ada assistant VAR 1 itu sebagainya. Jadi itu antaranya lah tapi secara keseluruhannya kita akan sebut dia sebagai video match official. Jadi video match official ni dia akan dapat register lah untuk setiap tahun ya. Kalau dia buat lah, kalau tak buat tak ada lah kan. Okey, kita cakap pula sekarang ini kualiti, kita tak boleh cakap kualiti, kita cakap ranking. Liga Malaysia berada nombor 1 di Asia Tenggara. Tetapi satu-satunya liga elit di Asia Tenggara yang tidak mempunyai VAR. Sedangkan liga di negara jiran yang Thailand sudah pakai lama, Singapura dengan Indonesia dalam proses. So
apa komentar untuk kita ni? Yes, kita kena bergerak, ya, bergerak ke hadapan, ya. Tapi saya yakin FAM dia akan buat juga VAR ini, ya. Mungkin tahun depan, itu perasaan tu adalah, saya yakin dia akan buat berdasarkan kepada keadaan semasa ini, ya. Saya rasa dia akan buat. Baik, memang, kita boleh katakan kita ni satu kedudukan yang baik, dalam kita punya liga ni, ya. And nak kata macam mana kan kedudukan satu hal, tapi demanding, ya. Contoh kalau kita ambil di negara yang lain lah, kita ambil Thailand, ya. Dia orang demand tinggi, dia nakkan keputusan, dia tak nak lagi ada macam mistake. Dia orang boleh terima, bukan tak boleh terima mistake ni, tapi mistake yang menyebabkan keputusan perlawanan berubah, itu sukar nak terima. Sebab itu FIFA Presiden pun Infantino, dia kata VAR ini dia bukan untuk nak re-refereeing, bukan nak referee semula game tu, tak. Dia ni untuk protect game. Jadi kalau tim tu, katakan tim ni sepatutnya kalah lah. Jadi kalau kita pengadil dia bagi satu penalti, ya, dia bagi penalti yang salah. Okey. Jadi ada orang kedua pula tengok, ini you bagi salah ni kan. Tapi kalau kita nak communicate tak boleh. Tapi dengan VAR ini kita boleh jemput dia, my friend, come back. Datang kat sini, check balik ni, you punya keputusan tadi tu salah tu. Bagi kita itu bukan penalti. Dia pernah tengok, oh yes, bukan penalti. Jadi sekarang ni pasukan tu tak dapat jaringkan gol dengan penalti. Jadi tetap juga draw. Jadi kita protect the game tu, ya. Jadi mungkinlah demanding daripada negara yang lain tu lebih tinggi, ya. Singapura pun akan bermula tahun hadapan, ya. Vietnam dalam perancangan, Indonesia dalam perancangan, ya. Jadi kita harap dengan adanya VR nanti kita akan buka lebih banyak, orang kata apa, ruang keyakinan, ya, keyakinan pemain dan juga keyakinan orang yang sponsor kita, ya. Oh, kita sponsor ni kita dapat satu keputusan yang baik, okeylah, ya. Tapi nak katakan secara umum antara nak bandingkan, kita ni ranking yang terbaik di Asia tapi tak ada VAR kan, ya. Ada juga pengadil ke World Cup yang tak ada VAR dulu-dululah kan, ya. Negara yang tak berapa dalam bola sepak pun pergi ke World Cup juga. Contohnya Maldives, contohnya kan, ada juga referee yang ke World Cup. Sebab apa? Dia orang punya skill, ya. Bagus, ya. Jadi kalau Malaysia boleh terima tanpa VR, maksudnya referee Malaysia mungkin baguslah keputusan dia kan. Maksudnya tak ada orang nak petikan sepatutnya, ya. Jadi susah nak hurai, tapi itu bergantunglah, ya. Bergantung sebab football ni dia punya game is beautiful but decision is subjective, ya. Tak boleh nak katakan 100%, bagi you penalti, bagi I tak penalti, kan. Tapi kalau ada VR ni lebih menarik lah, ya. Contoh kalau kata dekat rumah kan, tengok game kan, ya, tiba-tiba penalti kan, kita bukan nak celebrate, tunggu betul ke tak penalti ni kan. Tunggu apa? Tunggu orang replay kan. Tengok RTM replay, okey. Oh, betul lah penalti lah. Sebab kita tunggu kan, nak tengok slow motion. Sebab dalam padang, sekali laju kan. Kalau tengok dalam TV pun live kan, laju. Betul ke penalti ni kan? Dalam ke luar kan? Tapi dengan ada teknologi tu, dapatlah membantu kan. Sebab bukan semua keputusan dalam padang human ataupun manusia yang dia boleh buat keputusan. Ada ketikanya memang sukar untuk buat keputusan tu, ya. Jadi dia memerlukan teknologi untuk buat keputusan. Orang dulu lain mungkinlah sebab kita respect. Dulu zaman dulu ni bagi keputusan mungkin salah. Saya pernah bagi juga keputusan salah kan. Bagi buat decision salah kan. Orang tak petikai sangat sebab respect tu tinggi. Dia tahu yang human factor ni kan, kita ni pun ada buat kesilapan, ya. Tapi janganlah buat kesilapan tu berterusan kan, selalu buat kesilapan sebab I'm a human. Tak boleh lah kan, ya. Jadi itu antaranya lah, ya. Okey. Kita bercakap, kita nak pendapat tuan, pandangan tuan mengenai kualiti pengadilan Liga Malaysia. It's not bad, ya. Saya tak boleh katakan dia excellent, tak boleh katakan dia very poor ataupun bad, ya. Sebab bagi saya tengok dia average, ya. Compare dengan negara-negara lain pun dia agak average, ya. Cuma lagi janganlah compare dengan negara yang ada VAR kan, sebab dia orang boleh review balik. Kita tak boleh. Jadi bagi kita di sini di Malaysia ni, apa yang saya lihat, dia bukan prestasi, performance referees tu, dia bukan merujuk kepada general 90 minute performance. Dia orang ni merujuk kepada keputusan yang jadi viral. Katakan dia bagi penalti, maybe yes, maybe no.
itu dia kata performance buruk. Itu bukan performance, itu decision. Ya, performance ni bagaimana dia managing dia punya game daripada first until to the end. Ya, kemudian ada satu-satu insiden itu is not about performance, itu about dia punya decision yang boleh menyebabkan pasukan tu mungkin kalah atau menang. Itu different. Ya, jadi saya melihat bukan melihat hanya keputusan, saya melihat dari sudut keseluruhan dia. Keputusan itu mungkin ada salah ataupun betul, kita kembali kepada kelas untuk perbaiki dia, untuk improve dia. Ya. Jadi kalau melibatkan prestasi keseluruhan, saya tidak ada masalah. Ya, sebab dia average. Ya. Tak ada kata dia baik sangat, ya, ataupun bawah sangat. Tapi kena ingat, referee kita juga antara referee yang mendapat perhatian, ya, untuk perlawanan-perlawanan besar di luar. Cuma lagi untuk akan datang dia perlulah ada license. Kalau tak ada license, tak nak buat game lagi besar, ya. Macam ACL, ya, macam qualifier round World Cup sebagainya. Jadi itu yang saya tekankan kepada ramai pihak, betapa pentingnya adanya VAR license untuk kita punya referees, ya. Dan begitu juga pentingnya VAR ini, dia boleh mengawal tingkah laku pemain. Sebab mereka perlu faham, bukan hanya satu mata, dua mata melihat. Ada lagi satu teknologi, ya, yang mana memastikan jika berlaku insiden melibatkan red card situation ni, dia boleh berikan bantuan. Bermaksud sekarang ni pemain dia akan lebih behave. Ya. Kalau dulu kata corner kick contohnya kan, corner kick kita dua mata, empat mata tengok je kan. Tapi sekarang ni jangan main-main, ya. Ada kamera tengok. Mungkin saya terlepas sini tapi you tak terlepas dengan kamera. Mungkin contoh. Jadi dengan cara ini dia akan dapat mengawal sikap setengah pemain yang cuba mempersendakan undang-undang, cuba mempermainkan undang-undang. Jadi mungkin kita boleh kawal behavior dia. Okey, saya tahu tuan mungkin tuan sedar dengan nama seorang pengadil yang paling popular dekat Malaysia sekarang ni, Zulkarnain Zakaria. Dan keputusan-keputusannya yang sering dipertikaikan oleh peminat bila kita tengok replay apa semua. So tuan sendiri, pandangan tuan sendiri macam mana tuan dengan prestasi dia? Ya, bukan nak kata apa, dia malangnya Zul ni terlibat dengan banyak crucial decision yang dia perlu buat. Banyak, ya. Di mana contohnya melibatkan situasi penalti, ya. Ada yang betul, ada yang tak betul. Itu subjektif saya katakan, ya. Jadi dia menjadi isu sebabkan mungkin personality dia, ya. Mungkin orang kata apa, orang tengok dia ada yang minat botak, ada yang tak minat botak kan. Saya minat botak, you tak minat botak kan. Jadi dia akan jadi isu, Dan saya katakan tadi, banyak dia melibatkan dengan game-game tertentu yang mana insiden tu melibatkan insiden yang agak crucial untuk buat keputusan, ya. Cuma saya boleh nasihatkan dia lah, supaya tak terlalu involve dengan highlight dalam media, ya. Contohnya kalau kata saya buka Facebook, ada dia kan. Buka ni ada dia. Jadi dia akan jadi viral lah, ya. Jadi media pandai, ya. Media ni dia boleh naikkan orang, dia boleh turunkan orang, ya. Jadi kita berharap isu tu tak berpanjangan lah, ya.